Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 29 Julai 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita, Hari Kebangsaan yang akan disambut pada tahun ini bertemakan Malaysia Prihatin dengan logo berbentuk hati yang berlatar belakangkan gambar barisan petugas Barisan Hadapan bertujuan bagi bersama mendakap dan menjiwai semangat keprihatinan dan pengorbanan yang dipamerkan petugas Barisan Hadapan ketika membantras COVID-19. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ketika ditemu bual bersama RTM sempena pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang 2020 peringkat negeri Sarawak pada Selasa berkata, lambang hati diletakkan bagi menunjukkan sifat keprihatinan mesti datang dari hati yang jujur, ikhlas dan cekal. Menurut beliau, apabila semua warga negara benar-benar menjiwai semangat prihatin semasa berhadapan situasi getir kesan COVID-19 secara tidak langsung, semua orang juga akan bersikap patriotik dan sayang negeri dan negara. Abdullah turut memaklumkan bahawa kerajaan akan terus mempamerkan keprihatinan menerusi tindakan membantu rakyat, menerusi bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS dan pakej rangsangan ekonomi prihatin yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan penularan COVID-19. Katanya BKSS telah memperuntukkan kira-kira 2.56 bilion ringgit, tidak termasuk bantuan makanan, manakala Prihatin memperuntukkan kira-kira 250 bilion ringgit. Dalam pada itu, Abdullah turut menggesa kepada semua warga negara untuk terus mendukung rukun negara yang menjadi teras dalam menjaga maruah dan kedaulatan negara. Beralih ke perkembangan di Serian, seramai 105 orang peserta telah menerima input pertanian berupa baja tanaman yang terdiri daripada 55 orang peserta program dana fasilitasi pertanian dan 50 orang peserta biasa di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Sembuja. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sembuja, John Ilus dalam simbolik penyerahan input pertanian di Pekarangan Jabatan Pertanian Serian pada Selasa berkata, jumlah keseluruhan input yang dibekalkan ialah bernilai RM130,384 bagi permohonan untuk tahun 2019. Bajet tersebut diagihkan mengikut jenis tanaman yang diusahakan seperti halia, pisang, nanas, jagung dan sayur. Berikut pula perkembangan di Meradong. Sebanyak 4 buah sekolah menengah di daerah Meradong menerima sumbangan sebanyak 3,579 pelitup muka. Antara sekolah-sekolah yang menerima sumbangan tersebut ialah SMK Kai Chung, SMK Bandar Bintangor, SMK Meradong dan SMK Tong Hua. Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing semasa mengagihkan sumbangan pelitup muka pada Isnin memuji kerjasama yang diberikan semua pihak sekolah dan pelajar dengan mematuhi garis panduan prosedur operasi standard SOP PKP pemulihan dengan baik. Dalam pada itu, beliau menyeru semua pihak sentiasa bekerjasama menjaga kebersihan diri. Dari Meradong kita beralih ke perkembangan di Bau. Majlis Guru Besar memerlukan sokongan semua guru-guru besar supaya dapat bersama sebagai satu pasukan dalam melakukan sesuatu yang membawa faedah kepada masyarakat. Adun Tasik Biru Datuk Henry Jinep ketika berucap dalam Majlis Perasmian Mesyuarat Profesional Majlis Guru Besar Daerah Bau pada Isnin menyeru agar guru besar menggunakan majlis sedemikian sebagai platform dalam membincangkan dan menyuarakan isu-isu sekolah. Katanya penghormatan terhadap guru di sekolah juga diharap terus dikekalkan, lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar atau pedalaman kerana guru adalah antara yang boleh menjadi seorang ketua dalam masyarakat di peringkat itu. Tambah Datuk Henry lagi, beliau akan sentiasa menyokong dan memberi bantuan dengan segera kepada para guru besar sekiranya keadaan mendesak, termasuk mengenai permohonan peruntukan projek kecil luar bandar MRP, memandangkan pendidikan adalah sebahagian daripada keutamaan dalam membawa pembangunan kepada rakyat. Seterusnya pula mengenai program bas sekolah percuma Sarawak. Program tersebut yang akan bermula pada 3 Ogos depan bakal bermanfaat hampir 2,000 pelajar dari 30 sekolah rendah dan menengah di sekitar Kuching. Pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang berkata, program yang dilaksanakan Yayasan Sarawak itu akan membantu mengurangkan beban ditanggung ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Objective is to assist the lower income. That is the core of the policy, to assist the low income. As I said, if you save 160 per month, so 160 can spend on something else rather instead of school bus fee. In certain area, more than that, macam satu bung buntal is higher.
the more savings are more the cost is higher because the trip is longer. Semasa taklimat bersama pengamal media semalam, Azmi berkata program akan diadakan di bandar-bandar besar terlebih dahulu dengan Kuching sebagai perintis sebelum diperluas ke Miri, Sibu dan Bintulu. Our perancangan is to go to Sibu, Bintulu and Miri next. The next one maybe we should go to Miri first. Miri and then we come down and see because certain persatuan are ready. Certain persatuan are still not ready, so we go to where it's ready first, then it's easy. Because we need to have an ever-ready party also. Berikutnya mengenai pematuhan SOP PKPP di Pekan Marudi. Orang ramai khususnya mereka yang berada di Pekan Marudi diingatkan supaya tidak leka dan lalai dalam mematuhi SOP PKPP ketika ini. Ketua Bahagian Penguatkuasa Majlis Daerah Marudi, Baling Bid, semasa ditemui selepas mengetuai tinjauan pematuhan PKPP di sekitar Pekan Marudi pada Isnin berkata, peningkatan kes baru-baru ini amat membimbangkan dan meminta masyarakat terus mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengamalkan norma baharu bagi membanteras penularan wabak COVID-19. Hasil pemantauan pada hari ini kita dapati agak memuaskan, tapi kita masih menasihatkan supaya orang ramai agar terus mematuhi SOP dan menggunakan face mask lah serta melakukan penjarakan sosial yang selamat. Okay. Berita seterusnya, Majlis Islam Sarawak MIS telah mengeluarkan satu pindaan garis panduan bagi aktiviti pelaksanaan ibadah kurban negeri Sarawak selepas mengambil kira perkembangan semasa dan saranan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN sejajar pengumuman Menteri Kanan Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Isnin. Setiausaha MIS Haji Khalidi Haji Ibrahim dalam kenyataan media pada Selasa menyatakan bahawa ibadah korban tahun ini adalah selama 4 hari bermula 31 Julai sehingga 3 Ogos 2020 dan boleh dilaksanakan di rumah-rumah penyembelihan, masjid atau surau di seluruh negeri Sarawak. Berikut merupakan jumlah individu yang dibenarkan untuk aktiviti-aktiviti penyembelihan, pelapahan, pemotongan, penimbangan dan pembukusan termasuk peserta dan penerima. Dalam kenyataan sama, turut dijelaskan beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh jawatan kuasa pengelola. Antaranya jamuan tidak dibenarkan kecuali makanan berbungkus untuk petugas. Kawasan pelaksanaan ibadah korban perlu disediakan secara berasingan, mendapat kebenaran pegawai pemeriksa daging pejabat veterina terlebih dahulu, memastikan bilangan binatang korban yang disembelih tidak lebih dari 10 ekor sehari, memastikan semua yang hadir mengisi nama dan nombor telefon yang lengkap dan tepat di samping mengamalkan penjarakan sosial. Sekian bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Blutin UKAS. Sentiasa amalkan penjarakan sosial dan patuhi SOP yang ditetapkan. Salam UKAS.